Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, petang ini saya berjalan-jalan di Berjaya Hills, Bukit Tinggi. Dan sambil berjalan-jalan ini ingin saya mengambil kesempatan untuk berkongsi keutamaan melaungkan azan meskipun anda berkeseorangan. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita berada di satu tempat yang jauh daripada masjid, jauh daripada mana-mana surau sehingga tidak kedengaran langsung laungan azan. Jika kita berada dalam suasana seperti ini, maka menjadi satu keutamaan apabila kita sendiri yang melaungkan azan. Ya, mungkin kadang-kadang kita pergi camping di tempat pendalaman, mungkin kita pergi cycling, mungkin kita pergi hiking, mungkin kita pergi berkelah, atau kita berada di negara majoritinya bukan umat Islam sehingga tidak kedengaran azan, maka hendaklah kita yang melaungkan azan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, meskipun anda berada di situ, anda seorang saja, seorang-seorang saja di tempat itu, maka hendaklah juga anda melaungkan azan meskipun berkeseorangan. Apakah dalilnya? Baik, dalilnya ialah sebuah hadis daripada Sahih Al-Bukhari, hadis nombor 574. Jika ikut penomboran Fathul Bari, hadis nombor 609, ya, di mana seorang tabi'in menerangkan bahawa seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri berkata kepadanya, "Aku lihat kamu ni orang yang sukakan kambing dan sukakan lembah. Apabila kamu mengembala kambing dan berada di lembah, maka," beliau berkata, "fa'azzanta bis-salati, maka hendaklah engkau azan kerana masuknya waktu solat. Farfa' sautaka bin nidai, dan hendaklah engkau keraskan, hendaklah engkau tinggikan suara engkau dalam menyeru azan tersebut. Fa innahu la yasma'u mada sautil muazzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah." Okay, kemudian beliau bersambung lagi, kerana sesungguhnya tidaklah kedengaran lantunan suara seorang muazzin oleh jin, dan tidak juga oleh manusia, dan tidak juga oleh sesuatu apa jua, wala syai'un, tidak pun oleh sesuatu apa jua, illa syahidalahu yaumal qiyamah, melainkan semua itu akan menjadi syahid kepadanya pada hari kiamat. Qala Abu Sa'id, sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Sa'id melanjutkan bahawa dia mendengar hadis itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan, inilah hadis yang menerangkan keutamaan melaungkan azan meskipun berkeseorangan. Sebab bila bergembala kambing di satu lembah, hanya dia seorang dengan kambing-kambingnya. Meskipun demikian, hendaklah dia melaungkan azan walaupun berkeseorangan. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila berkeseorangan ini, mungkin ada yang berkata, mungkin syaitan akan datang membisikkan, kamu seorang-seorang, kamu nak azan, kamu nak ajak siapa solat, kan? Dah tengok, dah tahu masuk waktu solat, ambil wuduk atau bertayamum, kemudian solat sajalah, nak azan buat apa, kan? Sebenarnya apabila kita azan meskipun berseorangan, makhluk lain mendengarnya, seperti dalam hadis tadi, jin mendengar, dan juga apa jua yang lain, termasuklah kalau gembala kambing tadi, kambing-kambingnya, termasuklah pokok-pokok dan juga haiwan, dan semua itu akan menjadi saksi kepada orang yang mengazankan itu, muazzin itu, pada hari kiamat kelak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan segan-segan, jangan teragak-agak untuk melaungkan azan meskipun anda berkeseorangan. Satu perkara lain yang saya nak tambah apabila bicara tentang azan ini, kadang-kadang seseorang itu dia nak azan, tapi saya tak pandailah nak melaungkan azan yang merdu, yang beralun-alun. Tuan-tuan dan puan-puan, memperindahkan azan itu okey, bagus, tetapi jika anda tidak tahu, tak mengapa. Secukupnya memadailah anda melaungkan azan dengan kalimah-kalimahnya, meskipun anda tidak tahu hendak melagukannya atau memerdukannya atau mencantikkan azan tersebut. Yang penting melaungkan azan. Mencantikkan azan sesuatu yang dianjurkan, tetapi jika anda tidak tahu, maka tidak mengapa. Janganlah pula ia dijadikan alasan untuk tidak melaungkan azan. Sebab kadang-kadang perkara ini berlaku bukan saja di tempat tak ada masjid, tak ada surau. Kadang-kadang seseorang itu dia sudah sampai awal ke surau,
ataupun surau masjid selalunya ada muazzin yang official, yang rasmi. Tetapi surau, kadang-kadang dia duduk di situ, rumahnya berhampiran dengan surau, dia pun tahu dah masuk solat, dah masuk waktu solat, tetapi tak ada orang azan. Lalu dia pun tergerak, aku nak azan lah. Senang je, on PA system, aku azan lah kan. Tapi aku tak tahulah, azan aku tak cantik. Tak pandai nak melantunkannya, nak melagukannya, nak memerdukannya. Akhirnya dia tidak melaungkan azan. Kenapa? Kerana dia beranggapan mencantikkan azan itu satu kewajipan. Memerdukannya, melagukannya adalah satu kewajipan. Padahal yang wajib itu ialah melaungkan azan apabila masuk waktu. Adapun memperindahkan azan, ia sesuatu yang okey, dianjurkan, bagus. Tetapi jika tak tahu, tak mengapa. Saya sendiri kalau azan pun tak adalah cantik mana pun, tak adalah best sangat pun. Tetapi yang penting, bila masuk waktu, ada peluang, kita rebutlah peluang itu untuk melaungkan azan. Baik di tempat yang ada masjid surau maupun tempat yang tidak ada. Lazimnya di masjid dan surau mungkin ada muazzin yang official, yang rasmi. Tetapi kalau tak ada, katakan muazzin tu ada hal, lalu dia terlewat dan anda pula tahu macam mana nak switch on PA system untuk azan. Dan kalau tak tahu nak switch on sekalipun, tak apa, pergi ke situ, laungkan saja azan di pintu masuk surau atau di pintu masjid dengan suara yang terkuat yang mampu, asalkan anda melaungkan azan, ya. Baik, itu jika di tempat ada masjid dan surau. Dan jika anda di tempat lain yang berkesorangan, ayuh kita biasakan diri melaungkan azan, tuan-tuan dan puan-puan. Ialah satu keutamaan sebagaimana hadis yang telah saya kongsikan tadi. Jadi saya pun tadi alhamdulillah sampai di sini pukul 4 petang. So bila masuk waktu asar 4.40 saya azan lah juga. Daripada di sini kan. Okey. Jadi ayuh sama-sama kita melakukannya demi meraih keutamaan yang disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi tu. Baik, itu yang sedikit perkongsian saya pada petang ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.